Jadi sekali lagi kita boleh minta dan ubah doa mengikut mahunya Allah. Sebab itu sekali lagi tolong masuk dalam kepala, apa saja doa you buat serius ke, sungguh-sungguh ke, tak sungguh-sungguh ke, tangan dekat peha ke, tangan ada ke, tetap Allah simpan. Okay? Tetap Allah simpan dan tetap Allah tunaikan. Ini keyakinan besar. Kita selalu kata, tak tahulah dah puas doa, tak dapat juga. Okey. Jadi kita nak bagi keyakinan bahawa setiap doa Allah pungut semua. Hanya Allah tangguhkan bila nak ditunaikan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah selawatnya. Ini apa kita kata agenda baru ni. Dan izin Allahnya hari ni semua tol sendat. Jadi sangat lama ditol lagi ni, insya-Allah. Tapi syukur alhamdulillah. Ada kemalangan? Loh. Tapi tol memang sendat semua. Termasuk sul sini, Segombak ni. Habis 5 minit kat situ. Itu sebahagian daripada ujian, mudah-mudahan untuk melatih semua jemaahnya bersabar. Betul? Okey, terima kasih masih sudi menunggu walaupun lambat. Sebab orang jangan lambat dia malu sangat kalau lambat. Jadi nak hilang malu kena cerita sikit dululah. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lagi kita panjatkan rasa syukur dengan alhamdulillah dan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda kita mengangkat semua ilmu ini agar tidak menjadi majlis bangkai. Majlis yang tidak diungkapkan nama Allah dan tidak disebut selawat kepada Rasulullah akan bertukar menjadi majlis bangkai. Sebab itu apa-apa majlis yang kita buat, tolong angkat nama Allah dan angkat nama ungkapan kepada Rasulullah. Okey. Terima kasih pada Cik Manja dan seluruh warga, seluruh jemaah yang sabar untuk menunggu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memang sabar, kerana puasa itu sebahagian dari sabar. Puasa bukan tak makan tak minum, tapi puasa adalah sebahagian dari sabar. Kalau kita tanya apa itu puasa, separuhnya sabar. Jadi bukan lagi ceritanya makan dan minum. Jadi ini latihan bagaimana kita nak mengangkat diri kita supaya kita benar-benar mampu melaksanakan Ramadan dalam keadaan yang penuh sabar. Okey, jadi bukan kalau dulu kita kata apa itu puasa, tak makan tak minum dari maghrib, dari subuh ke maghrib. Jadi hari ini kita dah belajar bertahun-tahun. Kita sudah melintasi Isra' Mi'raj dan belum lagi melintas Bulan Sa'ban, tapi sudah mengangkat rasa spiritual dekat dengan Allah. Jika Isra' Mi'raj tak mampu mengikat kita, mendekatkan kita, merindukan kita, menghairankan kita, menakjubkan kita tentang kehebatan Allah, bermakna Isra' Mi'raj belum berfungsi dalam jiwa kita. Karena Isra' Mi'raj merupakan hubungan spiritual, hubungan jiwa, hubungan keyakinan, hubungan untuk menentukan kita merasa atau tak rasa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Bukan sekadar dekat, tapi merasa sangat istimewa menjadi hamba Allah, dan sangat istimewa, lebih istimewa lagi menjadi pengikut Rasulullah. Okay, ini pertama perasaan. Sebab itu Nabi mulakan apa? Berkah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa Nabi sebut sampaikan kami?
Kerana yang jumpa Rejab belum tentu jumpa Allah. Yang jumpa Rejab belum tentu jumpa Rasulullah. Kalau dia tidak berdoa terus-terusan 3 bulan atau 2 bulan ini, kerana atas dasar rindu, atas dasar takut, atas dasar mengharap. Ini kekuatan. Tadi kita selawat, betul? Perasaannya apa dalam selawat itu? Ada tak dalam selawat itu membuat kita rasa, ya Allah, syukurnya ya Allah, aku jadi pengikut Rasulullah ya Allah, Nabi paling agung, Nabi yang paling kamu sayang, Nabi yang paling bonsu, Nabi yang paling dimuliakan oleh 24 Nabi yang lain-lain. Okay? Ini perasaan besar yang kita nak angkat. Okay? Ini perasaan yang, ya Allah maha agung, Allah maha berkuasa, Allah maha hebat, Allah ya Allah jalankan manusia, jasad dan roh, yang tidak pernah berlaku pada nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kita tak ada sikit pun rasa yang nabi kita tu double triple istimewanya, pergi jadi pengikut Rasulullah. Okay? Ini kekuatan yang kita nak angkat untuk sampai ke bulan Syaban, bulan ampunan. Kalau tak dapat ampunan bulan Syaban, sakit untuk masuk ke bulan Ramadan. Sebab Ramadan bukan bulan kita free masuk. Okay, kita dipilih siapa layak masuk ke bulan Ramadan. Layak masuk maknanya apa? Bukan tak jumpa, dah. Dia masuk dengan izin Allah, berkat Allah, dan semua ibadahnya diterima. Ramai yang kita masuk tapi ibadahnya sangkut. Sebab itu kita tidak berubah. Yang kedekut tetap kedekut, yang sombong tetap sombong. Apa sebab? Dia masuk Ramadan dapat lapar dan dahaga. Ini kekuatan yang kita nak angkat sampai kita jumpa nama Ramadan. Dan tolong bayangkan, mungkin jumpa Ramadan ini Ramadan terakhir. Bila Ramadan terakhir, kita tidak Allah terima semua yang kita buat di bulan Ramadan, tapi praktisnya di bulan Rejab dan Syaban. Nak ngajinya, nak sedekahnya, nak tahajudnya, nak zikirnya, nak Qurannya, semua ini harus dibuat 2 bulan pertama ini. Baru doa Nabi yang katakan berkah kami di 2 bulan ini, Rejab, Syaban, dan sampai ke bulan Ramadan ini terlaksana. Baru kita dapat buahnya. Kalau tidak, kita baca sirah aja. Okay, Nabi berdoa, kita doa ke tak? Itu kekuatan. Okay, hari ini janji kita nak cakap pasal kematian dan sakratul maut. Kok sempat kematian dulu, betul? Sebab saya rasa kita dah buat Rejab, kita dah buat Isra Mi'raj, betul? Kita juga dah sentuh sikit tentang Nisfu Syaban, betul? Jadi peringatannya, tolong maafkan semua orang besar mana pun dosa dan kesalahan. Kalau rasa-rasa hutang tu dah 10 tahun tak bayar lagi, halalkan saja. Boleh ke tak? Kalau hutang tu tak dibayar, kita masih boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh gelak, boleh ketawa, selesaikan dengan Allah di sini. Siapa nak rasa bahagia jumpa Allah, tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa, is now. Praktis 2 bulan ini. Sebulan dah terlepas, tinggal lagi separuh bulan. Bulan Syaban. Sedekahnya banyak, senyumnya banyak, maafnya banyak, minta maafnya banyak, memaafkannya banyak, supaya selepas 15 hari bulan kita sudah Allah angkat menjadi hamba yang diampun. Hamba yang diampunkan, hamba yang dapat ampunan saja yang berharga masuk ke bulan Ramadan. Sebab itu Allah janji Ramadan dibuka semua pintu syurga. Kalau tak dapat ampunan di 2 bulan, minta maaf, syurga bukan untuk kita. Sebab itu taubatnya mesti hari-hari. Hari-hari 2 bulan ini, atau kita kata dah tinggal sekerat bulan ni, supaya Allah terima semua taubat kita dan kita masuk jadi pengantin bulan Ramadan. Okay, yang paling diraikan oleh Allah, yang paling diampun Allah, yang paling ditunjuk Allah, yang paling didorong untuk tidak melakukan kesalahan. Karena orang yang Allah sayang adalah orang yang Allah susahkan untuk buat maksiat. Allah susahkan dia untuk buat dosa. Allah susahkan dia untuk terjebak kepada kes-kes ataupun kejadian-kejadian atau tempat-tempat yang Allah tak nak dia pergi. Kalau Allah tak sayang, dia lancarkan saja semuanya. Pasal malam, pasal tani, pasal pagi, pasal apa lagi, pasal tak pergi. Ada orang suka pergi pasal pagi, pasal petang, pasal malam, pasal Ramadan, pasal raya, semua rasa nak pergi. Allah mudahkan.
Dan dia rasa seronok tengok itu, tengok ini. Belidak agak. Tu pun nampak walaupun katakan alah kerja kita je. Mubah tu, halal tu dah. Kalau kita tak ada benda nak beli, tak payah pergi. Kalau tak ada rancangan nak pergi pasar, tak payah tengok ikannya. Betul? Dengar cakap orang, oh sana ikan murah. Belum tahu murah kot kita. Jelas? Jadi tolong ingat, Allah sayang kita bila Allah mudahkan nak sedekah, bila Allah mudahkan nak cakap baik, bila Allah mudahkan nak tolong orang, bila Allah mudahkan nak bagi apa yang kita patut sayang untuk kita bagi. Okay? Kerana sedekah paling mahal lah sedekah yang benda yang kita paling sayang. Ni kekuatan. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini akan menjadikan Ramadan kita lebih bermakna dari Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jadi doa banyak mana, ya Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik supaya tak ada satu pun maksiat yang kita buat ketika melalui bulan Ramadan. Sebab itu semak balik, lidahnya bersih belum, telinganya dah bersih belum, otaknya dah bersih belum, matanya dah bersih belum. Ini kata-kata persediaan spiritual, persediaan membasuh hati. Jadi dari sekarang langkah, kaki nak langkah ke mana? Oh, tak besar, tak payah, tak ada apa-apa, tak penting. Kalau tak pergi pun tak rugi. Okay? Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, perut. Ini persediaan spiritual. Pastikan yang masuk ke perut kita 2 bulan ni benar-benar yang halal dan benar-benar yang bersih. Tak ada satu pun yang syubhat. Okay? Ini kekuatan. Jadi kita boleh bersedia dari segi niatnya apanya, sunatnya apanya. Tapi persediaan spiritual ini kalau tak betul-betul dibuat, sangkut. Imam Ghazali kata taubat kamu, taubat zahir boleh diterima, tapi taubat batin kamu belum tahu. Jadi sebab itu kita kata kenapa perut jaga makan, kerana hati kamu dilihat daripada apa yang kita makan. Jadi tolong jaga. Kemudian tengok telinga. Telinga dengar apa banyak? Okay? Dengar yang terbaik saja. Yang tak berapa nak cantik tu tak payah dengar. Okay? Jangan pungut semua sampah. Dan ni, aku sedang beribadah. Aku nak dekat dengan Allah. Ini yang nak kena banyak ingat ni. Kita tidak lupa. Ingat nak beli itu, nak beli ini, nak buat itu, nak buat ini. Lupa bahawa kita sedang bersama dengan Allah. Jadi sekali lagi, jaga lidah, jaga mata, jaga telinga, jaga fikiran, jangan fikir yang sampah. Tak perlu, tak payah fikir. Okay? Kerana overthinking boleh menyebabkan kita stres dan stroke. Okay? Dan yang paling utama tadi kita kata hariannya, jaga perut, tak masuk yang tak cantik, tak masuk macam-macam. Kerana yang halal tapi macam-macam, yang halal tapi banyak. Allah kata aku benci kepada tabung yang penuh terisi walaupun terisi benda yang halal. Maka tabung itu ialah perut. Jadi kata sekarang bangun nak belajar diet, semoga puasa kita puasa yang tidak pernah rasa lapar ke, kenyang ke, angin ke. Kerana sudah praktis makan sikit, dah praktis rehat, dah praktis zikir, dah praktis bangun tengah malam. Mudah-mudahan exercise ini akan membantu spiritual kita benar-benar bersedia. Spiritual makna apa? Fikiran, kedua, perasaan, ketiga, hati, keempat, amal. Ini yang kita kata spiritual. Otaknya fikir tentang syurga. Bukan fikir puasa dah, fikir syurga. Siapa nak masuk syurga dalam otaknya ada syurga je. Aku buat ini bukan sekesian dia. Aku tolong bukan tolong sebab dia susah, tak. Aku tolong sebab aku nak menjadi hamba Allah yang fikirkan syurga. Tolong orang, bagi orang apa benda, bukan lagi cerita dapat pahala. Nak syurga, ya Allah, jadikan puasa aku layak masuk syurga, ya Allah. Aku mengharap syurga-Mu, ya Allah. Aku harap ampunan-Mu untuk syurga-Mu, ya Allah. Jadi syurga jadi target. Bukan syurga sekejap ingat, sekejap ingat. Okey? Jadi syurga jadi target. Maka dari hari ini sampai kita mati, apa yang kita buat nak masuk syurga. Baru seluruh anggota ini memikir tentang syurga. Baru seluruh anggota ini akur. Faham akur? Kita nak sedekah, otak kata dah lah tu. Kita nak bagi, alah dia orang kaya tak payah bagi. Okay, kita nak tolong, ramai orang tolong. Awak dah tua tak payahlah tolong.
Faham? Kerana lagi banyak kita nak ingat syurga, lagi besar setannya datang. Ini kekuatan. Aku dah ingat nak masuk syurga, tapi ngumpat juga. Loh, tak sengaja. Tak sangka. Banyak yang tak sengaja. Okay, mudah-mudahan kita sengaja buat baik. Kerana iblis sangat takut dengan orang bertaubat, sangat benci dengan orang taubat, dan sangat tak suka tengok orang puasa yang puasanya cantik. Dia nak puasanya apa? Rosak. Sebab itu tak boleh rosak perutnya, rosak otaknya. Tak boleh rosak otaknya, rosak perasaannya. Perasaan ni yang buat akhirnya kebanyakan puasa kita lapar dan dahaga. Okey, mari kita cerita pasal kematian daripada buku Ensiklopedia Kiamat. Ada 3 kitab yang dipegangkan, mudah-mudahan kita jadi orang yang benar-benar merasa bahawa orang paling bijak, kata Rasulullah, ialah orang yang ingat mati. Kalau sehari anda ingat 20 kali anda akan mati, dosanya otomatis Allah janji terampun. Ingat berapa kali sehari? Atau tak ingat? Atau tak andok dulu ingat? Betul? Jadi tolong ingat, kita nak mati 20 kali. InsyaAllah Allah bagi free untuk ampunan. Tapi rata-rata tak andok dah. Nak pakai baju baru. Baju raya dia boleh. Itu tanda belum matilah tu. Tempah kuih dah semua. Okey kau. Jadi kalau kita melihat kematian, apa yang dimaksud dengan kematian? Dia beberapa ulama mengatakan bahawa mati merupakan satu perkara yang paling pasti, okey? Tidak dihalangi oleh kekukuhan benteng dan tidak ada hijab yang menghalang dan tidak ada pintu yang menolak. Bermakna sekali lagi, tidak ada apa-apa yang boleh menangguhkan kematian. Umur berapa pun, sakit ke, sihat ke, selalu orang sihat ke orang sakit ingat mati? Orang sakit. Jadi syukurlah kalau anda dapat sakit. Bahagialah kalau anda dapat sakit. Betul ke? Boleh bahagia tak boleh sakit? Betul? Ini yang nak diubah ni. Ini yang nak diubah. Bahagialah sakit, kerana bila sakit kita banyak sebut nama Allah. Jadi lepas ini bila dapat sakit, ya Allah, andai kata ini sakit yang menyebabkan aku dijemput, aku redha ya Allah. Boleh faham? Yang tanya pasal apa? Sebab apa? Betul? Tak payah tanya. Kerana mati tak ada sebab, mati tak ada proses, mati tidak ada siapa halangan. Betul? Maknanya dia datang dan pergi secara bebas. Okey, atau setengah ulama kata apa? Kematian itu bukan apa-apa, hanya perubahan dari satu tempat ke satu tempat. Daripada kamu di dunia pindah ke akhirat. Artinya masih hidup ke mati? Hidup. Kita mati di sini, okey, sebenarnya Allah nak pindah kita ke alam lain. Jadi nak elak supaya kita tak terbayang mati itu takut. Mati itu pindah alamnya, macam pindah rumah ya. Betul? Gelak dah. Pindah rumah ya, betul. Oh, dari rumah besar, rumah cantik, rumah aircon, segala cantik, pergi ke rumah yang lebih sempit. Cantik itu belum pasti, tapi sempit pasti, gelap pasti, cacing-cacing pasti, betul? Aku dapat yang cantik, high class. Jadi doanya apa? Ya Allah, itu aku jadikan liang lahat aku satu daripada taman-taman syurga. Ini kekuatan, jangan putus doanya. Sakit atau tak sakit, sakit sikit atau sakit tak sikit. Sakit tak sikit apa? Masih boleh makan, boleh minum, boleh tidur walaupun sakit. Jadi yang kita paling takut tak boleh makan, tak boleh tidur, jalan. Okey. Jadi kita katakan apa? Kita kata hidup dan mati adalah dua hal yang berlawanan. Kita pun tahu kan? Dalamnya ada cahaya dan dalamnya juga ada kegelapan. Okay? Yang mati bawa ibadah, yang mati ibadah yang terima, dia akan pergi ke tempat yang ada cahaya, betul? Kalau tidak dia pergi tempat gelap, betul? Tempatnya dingin dan panas. Kalau dingin tenteram, bahagia, zikirnya banyak, ya Allah, matinya senang, husnul khatimah, dingin kuburnya, sesejuk salju. Kalau tidak dia jadi
panas. Jadi ini impiannya kita ndak. Aku nak mati sejuk ke panas? Okey. Kemudian kerana itu kita kata banyak definisi dia katakan mati itu hanya perkataan berlawan dari hidup pergi mati. Kita lawan dalam situasi, dalam suasana saja. Ataupun setengah katakan apa? Mati itu diam. Siapa yang diam dia mati dah. Api yang padam tu mati dah. Bermakna kita jumpa banyak benda mati dah. Sebab itu kita kata kalau jadi api itu mulanya baranya merah, bertukar jadi abu. Oh, mati dah apinya. Betul? Jadi antara panas dan gelap dan sebagainya. Kemudian kita kata angin tu mati. Bila angin mati? Bila dari ribut berhenti ributnya. Jadi maknanya angin tadi hidup kemudian mati. Sama ada Allah matikan terus atau matikan sementara. Ini kita kata. Yang kedua, mati itu tenang ataupun kalut. Betul? Kalau tenang maknanya apa? Kita nak mati macam mana? Mati yang tenang. Oleh itu latih diri supaya sentiasa boleh mengekalkan ketenangan. Sakinah bukan milik kita. Ketenangan bukan milik kita. Ketenangan miliknya Allah. Sama juga bahagia. Bahagia saya nak memburu bahagia. Siapa dah jumpa bahagia? Ada yang dah jumpa? Tak tahulah jumpa ke tidak. Ataupun letih juga, betul? Jadi bahagia miliknya siapa? Miliknya Allah. Kita buru setengah mati. Ada orang kata ada duit bahagia, rumah besar bahagia, duit banyak bahagia, orang kerja pencen bahagia, betul? Tapi tak jumpa-jumpa juga. Okay? Sebab itu sekali lagi bahagia itu miliknya Allah dan Allah sahaja yang boleh bagi. Pertama boleh bagi, kedua boleh jaga, ketiga boleh kekalkan. Kalau tidak Allah cabut kerana kita bersama dengan iblis atau bersama dengan setan. Okey. Maka sekali lagi kita kata diingatkan jangan lalai dengan hakikat yang terbesar ini. Maka sekali lagi di mana saja Allah berfirman surah An-Nisa ayat 78 yang bermaksud di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Artinya di mana pun kita berada kita boleh mati. Mati di mana-mana umur, mati di mana saja kita berada, mati dalam keadaan apa saja yang kita buat. Tetap mati. Okey. Kematian akan mendapatkan kamu. Apa maksudnya? Dia datang. Betul ke dia datang? Setiap kali kita bergerak, kita sedang menuju kematian. Kematian itu di belakang ke depan? Kalau kita datang tu maksudnya depan ke belakang? Kematian itu mendatangi kamu. Kita tolong pegang ayat ni. Dia datang jumpa kita, bukan kita cari dia, betul? Maknanya dia di depan. Jadi bila ke depan aja kita sedang menuju ke kematian. Itu kekuatan yang kita nak nampak. Okey. Walaupun kamu dalam benteng yang paling tinggi dan kukuh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan inilah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan ini sedikit pun. Dan diterangkan dalam surah ajal akan begini, kematian akan begini. Tapi semuanya pada orang-orang munafik, bila baik dia kata Allah bagi, bila tak baik dia kata Muhammad bagi. Maknanya ini di antara percanggahan musuh-musuh yang menentang Allah. Kemudian Allah kata lagi dalam surah Imran ayat 168. Katakanlah tolaklah kematian itu dari diri kamu. Boleh ke tak boleh? Tolak kematian jika kamu orang-orang yang benar. Boleh tangguh tak? Tak boleh tangguh bila dah datang. Selagi belum datang boleh tak? Tak tahu lah macam mana. Maknanya kita boleh doa, ya Allah Tuhanku, nak apa? Nak lambat, nak cepat.
Sebab itu kita kena ada impian, aku nak mati umur berapa. Betul? Tapi kita tak pernah ada impian nak mati umur berapa. Bermakna kita tak pernah menahan ajal nak datang bila. Ajal boleh diubah dengan doa selagi ajalnya belum sampai. Sekarang dah sampai belum? Belum, doalah ya Allah. Sebab itu bulan Syaban doanya panjang. Satu daripada Yasinnya apa? Panjang umur, betul tak? Nak panjang umur yang berkah. Ini bermaksud kita boleh minta. Nak tunda ke, nak lepas ke, nak cepat ke, nak lambat. Kalau lama Siti mati lebih baik. Itu doanya Siti Maryam ketika menderita, mengandung dan melahirkan. Betul? Itu kekuatan. Kalau lah boleh mati, aku ni nanti dilupakan, jadi tak ada cerita, tak ada kisah. Ini ujian-ujian. Jadi dah kalau dikelambik di situ, mati ialah satu ujian paling berat sebenarnya. Okey. Maka kita boleh tolak, artinya kalau belum sampai boleh mohon dengan Allah. Kamu mohonlah apa pun yang kamu mahu, kerana Allah sudah janji. Allah tidak pernah lepaskan mana-mana doa. Tolong ingat, tolong bangun kekuatan. Sebab itu Nabi kata doa itu senjata orang mukmin. Kalau siapa tak nak pakai senjata, dia memang nak mati cepat. Artinya kalau orang perang dia tak nak pakai senjata, apa jadi? Mati terus. Jadi maknanya kalau tak pada senjata, maknanya apa? Senjata untuk apa? Untuk lawan. Masya Allah. Siapa suruh lawan? Senjata untuk pertahankan diri, susah lawan orang. Astaghfirullahaladzim. Ini masa kecil mengajar, kalau ditumbuk, hang tumbuk dia balik. Kita bila senjata je lawan orang. Tak, kita bukan nak lawan siapa-siapa. Sebab itu kita kata doa paling mahal, doa paling syaitan paling takut. Kerana itulah senjata yang syaitan tak boleh larang, yang syaitan tak boleh tanggung. Maka terus-terus berdoa untuk pertahankan diri, bukan untuk lawan orang. Okey. Minta maaf. Okey dah. Kemudian kita katakan kalau kita betul-betul benar, kita boleh minta dengan Allah. Betul? Kalau Nabi Idris apa dia minta? Dia nak rasa Adam Idris, betul? Nabi Idris minta dengan Allah, aku nak rasa macam mana sakitnya sakratul maut. Dia minta untuk lalu sakratul maut, lepas itu hidup ke laku balik. Jangan matikan. Ini satu daripada apa kita kata contoh. Jadi maknanya kita kata dia nak rasa sakitnya macam mana dia akan Allah hidup kembali. Ini salah, ini salah satu daripada ciri yang Nabi Idris ada. Jadi sekali lagi kita boleh minta dan ubah doa mengikut mahunya Allah. Sebab itu sekali lagi tolong masuk dalam kepala, apa saja doa, you buat serius ke, sungguh-sungguh ke, tak sungguh-sungguh ke, tangan dekat peha ke, tangan ada ke, tetap Allah simpan. Okay. Tetap Allah simpan dan tetap Allah tunaikan. Ini keyakinan besar. Kita selalu kata, tak tahulah dia puas doa. Tak dapat juga. Okey. Jadi kita nak bagi keyakinan bahawa setiap doa Allah pungut. Pungut semua. Hanya Allah tangguhkan bila nak ditunaikan. Doa isteri untuk suaminya, senang ke susah nak ditunaikan? Aku nak dapat suami soleh-solehah baik. Betul? Aku nak jadi dapat dia lembut santun. Ada doa macam tu? Tak ada. Payah juga pada suami meragam. Okay. Sebab doa kita sebagai isteri nombor satu ialah suami. Apa sebab doa suami nombor satu? Sebab dia pegang syurga kita. Jangan ambil kira doa untuk satu Malaysia atau dunia sampai ke Palestin, tapi tak doa untuk suami. Loh, punya busuk hati punya isteri. Jadi tak heranlah isteri menderita. Banyak benda yang tak sesuai, banyak benda yang tak serasi, banyak benda yang melawan. Sebab apa saja dosa yang suami buat itu hak dia dengan Allah. Kita tak ada kena mengena. Kita buat dosa, dia tak
Dia tangguh, tapi kenapa kedekut sangat tak doa? Okey. Jadi sekali lagi, jangan doa pagi ni petang nak dapat. Dah puas doa dah tu, dah kopi tu juga dah 5 tahun kahwin, dah 10 tahun kahwin. Allah bagi kamu kahwin 40 tahun, 60 tahun, betul? Kenapa give up? Betul? Dah tua, nak doa lagi tak? Tak payah. Dah tua dah, kan boleh berubah dah. Busuk hati. Kita selalu pegang prinsip itu, betul? Dah tua dah, tak boleh buat apa dah tu, dah mangkor kata orang Perak. Jangan. Allah tetap terima semua doa. Dia hati-hati. Kita ni busuk hati banyak ni. Di bulan Syakban selesaikan semua. Minta maaf banyak-banyak dengan suami. Saya selama hari ni tak pernah doa untuk awak. Awak ada doa untuk saya tak? Tak ada. Baru padan lah. Letih kita. Jadi sekali lagi nombor satu, seorang isteri yang nak dapat syurga, orang pertama yang dia doa ialah suami. Kita siapa doa selalu? Anak-anak, mak bapak. Sedangkan syurga kita tak doa, tak keperang jadinya. Betul? Jadi belajar ini kita nak jumpa namanya tenang, okay? Tenang pertama datangnya daripada pembekal syurga kita. Jadi pembekal syurga kita ialah suami. Jadi doalah dia nak jadi paling baik dengan kita, paling baik dengan Allah. Dia macam mana itu hak dia. Dia buat apa itu hak dia. Okey, tapi kita tugas dia nak bawa kita ke syurga tak tanggal. Faham? Tak tanggal. Beragamlah macam mana, tu dia akan selesaikan dengan Allah. Tapi dengan kita tetap doa. Boleh? Doa banyak-banyak bulan Ramadan kan? Bulan Syakban dah tak ada. Apa jasa bakti seorang anak kepada ibunya? Kalau ibunya dah meninggal, cari kawan-kawannya. Kalau sedekah untuk namanya. Kalau buat perangai baik, kalau ada makanan kegemarannya, sedekahkan makanan kegemarannya. Cari sahabat-sahabatnya. Betul? Apa bezanya dengan suami? Suami dah tak ada, doanya ada ke tak ada? Sedekahnya ada ke tak ada? Tak kuasa. Dia akan bagi apa? Tak tinggal apa-apa pun. Jangan. Dia ada gigi dengan lidah je. Macam mana kita dah sedekah untuk dia? Sedekah Fatihah, sedekah Yasin. Boleh nampak? Jadi sama dengan ibu bapa. Tanda kamu seorang ibu, seorang anak yang tidak durhaka dengan mak ayah. Sentiasa bersedekah atas nama mak bapak. Secari sahabat-sahabat mak bapak. Buat baik apa yang mak suka buat dulu. Okay? Mak kata bertanam, tanamlah ya Allah, jadikan tanaman ini yang buatkan dia dapat sedekah, dapat pahala. Mak suka apa? Apa yang mak suka? Apa kuih kegemaran mak? Okay? Jadi sama dengan siapa saja yang orang yang sudah berangkat. Sebab kita jumpa dia ke Suk? Jumpa ke tak jumpa? Jumpa, boleh jumpa. Hang doa apa kat aku? Hang sedekah apa kat aku? Sombong. Nampak? Ini kekuatan. Sebab itu kalau boleh kita kata suami yang meninggal, kalau dia cukup sabar, dia tak kahwin dah. Dia dah berjanji dengan Allah, aku nak jumpa suami aku yang dulu. Suami aku yang satu-satunya. Kalau ramai suami macam mana? Nak jumpa suami terakhir kalau boleh. Okay? Itu kita kata kekuatan. Kalau isteri ramai macam mana? Yang paling soleh, yang paling solehah. Ini Allah janji, bukan kita janji. Bukan pilihan kita. Okay? Jangan takut. Aku tu nak pergi nak masuk syurga dengan siapa bininya 3, dia pilih aku ke dok. Jadilah solehah, insya-Allah. Kalaupun tak dengan dia, Allah bagi dia yang lebih baik. Ini kekuatan. Jangan kata, ya kalau boleh suami nak bawa isteri ke syurga, nanti nak pegang tangan, tapi isterinya 3, dia nak pegang tangan sama je. Kan letih kan. Tak maaf banyak. Sebab ini bulan-bulan terbaik. Bulannya di mana Allah angkat semua doa. Jangan kedekut dengan suami. Okay? Jangan kedekut. Sebab kita tak tahu dia doa apa untuk kita, dia bagi apa kat kita. Kita mana tahu kan? Kita tahu harta je. Atas nama. Letih ya. Dia tak nak bagi saya, dia bagi kat sini, ke sini, ke sini. Sama juga orang tak ada anak lelaki. Susah hati doktor. Saya tak ada anak lelaki. Semua harta saya tak ada nanti. Loh. Harta kamu anak lelaki, bukan duit. Nampak tak? Kalau kamu jaga anak lelaki itu dengan baik, dia bagi kita tak? Dia jaga kita tak? Wajib dah. Betul? Jangan biarkan anak lelaki itu terbang sampai ke mana-mana. Ini contohnya. Bukan makna bila tak ada anak lelaki, makna kita hilang semuanya. Boleh faham?
Ada anak perempuan dapat menantu soleh. Wah. Kadang-kadang menantu jaga kita lebih baik daripada anak sendiri. Itu rezeki, dengan syarat kita baik dengan semua menantu, jangan jadi hantu. Okey. Maka kita katakan kita boleh berdoa untuk dapat tangguh ataupun bagi sikit lagi, panjang sikit lagi, betul? Sebab itu kita kata orang banyaklah mengingat mati, pesan Rasulullah. Okey. Kerana yang demikian itu mengurangi dosa. Tadi kita kata kalau 20 kali sehari ingat mati, dosanya diampun. Jadi kalau siapa yang sentiasa ingat mati, entah ini makan terakhir, entah ini masak terakhir, entah ini kunjungan terakhir, entah ini kuliah terakhir, ya Allah, perjalanan terakhir, lambat pula tu. Okey, ini terakhir. Artinya dalam kepala kita banyak yang terakhir itu. InsyaAllah itu menandakan dalam kepala kita tersimpan adanya kematian. Sebab tu kalau nak pakai cantik-cantik, entah ni yang terakhir. Kalau beli jubah, ini jubah terakhir beli. Boleh gitu? Tak lekat dalam kepala, itu pasal letih. Tak kira yang beli, kalau dapat lagi murah lagi. Beli 3 begini, beli 2 begini. Betul? Sebab itu kita masih lagi jadi hamba dunia. Jadi kita kata daripada pesan Nabi, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya kata apa? Banyak mengingat mati kerana yang demikian itu mengurangi dosa dan menjadi zuhud di dunia. Pertama, dia kurang dosa. Kedua, kita tak terlalu berselera dengan dunia. Atau zuhud maknanya kita tidak terlalu terpesona dengan dunia. Bukan pakai selekeh-selekeh, bukan rambut serabai, bukan pakai selipar lapuk, tak. Duduk tepi-tepi tiang, tepi-tepi dinding, tak. Bukan itu zuhud. Zuhud maknanya apa? Orang yang memakai paling sederhana. Okay. Bukan tak cantik. Kita kata, ya Allah pakai selekehnya. Bukan selekeh. Zuhud maknanya dia tidak tamak dengan apa yang mewarnai dunia. Okay, itu kekuatan. Selagi ada baju, pakailah. Tak payahlah ganti yang baru. Betul? Bukan maknanya dia tak berbaju. Bukan maknanya baju koyak-koyak. Ada sekarang konsepnya salah. Okay, duduk tepi-tepi masjid selekeh, tak mandi, rambut sekabai tu, janggut misai tak terurus. Jangan pakai selipar Jepun yang dah tak nampak warna. Ini orang zuhud ni. Jangan. Bukan itu. Okay, zuhud hubungan dengan Allahnya sangat kental. Hubungan dengan dunianya sangat sedikit. Itu yang kita nak jadi. Dah zuhud ke belum kita ni? Udah ke belum? Rasa nak hidup lama ke rasa nak mati dah? Okay. Siapa yang merasa nak hidup lama, makna dia masih banyak angan-angan. Bila banyak angan-angan, kamu tetap akan jadi hamba dunia dan hamba perut. Ceritanya nak makan. Saya kalau ajak pergi makan, saya pergilah. Kalau pergi rombongan, jom. Okay, kawan saya pergi rombongan ke Hat Nyai. Nak cari apa ke Hat Nyai? Selain makan dan makan dan makan. Siapa dah pernah pergi Hat Nyai? Suka orang lah nak pergi mana pun. Yang awak sibuk pasal apa? Sebab itu orang yang kita kata mabuk dunia, dia tak pilih. Janji jalan. Janji nak jalan. Betul? Itu pun masalah. Itu kita kata masih panjang angan. Ada nak buat rombongan lagi? Ada? Kemana agak-agak? Entahlah ke Hat Nyai lah. Nak makan mangga pulut, nak makan apa lagi? Macam-macam makan kau namanya Hat Nyai. Okey. Contoh, walaupun sebenarnya ada masjid, ada juga tempat-tempat ibadah, ada juga tahfiz. Tapi jauh di pedalaman, dalam-dalam sikit. Kalau bandar Hat Nyai tak ada apa, makanlah. Sini makan, sini makan, sini makan. Mai sini, gamit sana, gamit sini. Memang satu daripada nikmat-nikmat syurga yang Allah sediakan di Hat Nyai. Okey, itu kata kekuatan. Kalau kita mengikut apa yang diterangkan oleh Al-Qurtubi tentang mati, apa konsep yang dipakai? Mengikut bagi beliau dikatakan, ketahuilah bahawa kematian adalah masalah yang paling hebat. Kalau hidup perempuan, hidup kita masih ada masalah. Masalah paling hebat ialah kematian. Jadi jangan rasa yang kita hadap tu besar.
Nah, ini tujuannya. Masalah yang kita kata yang paling hebat. Bila kita kata masalah paling hebat dan perkara paling dahsyat. Kalau kita nampak ada macam-macam yang kita kata dahsyat, kematian adalah yang paling dahsyat. Kemudian kita kata minuman yang dirasa paling dibenci dan tidak enak. Apa minumannya? Kalau minum benda tak sedap, seronok tak? Itu sebahagian daripada sengsaranya. Maka dikata minuman paling dibenci. Orang nak mati dia boleh minum ke? Dia nak minum tapi tak boleh. Sebab itu kita akan dibekalkan dengan rasa-rasa sangat-sangat sangat dahaga. Tapi nak masuk setitik pun sedap dah. Dah tak boleh telan. Jadi lah ni boleh telan minum banyak-banyak. Betul? Okey. Kemudian dia merupakan pemutus segala kemahuan, segala kesenangan. Jadi pemutus segala kesenangan maknanya kalau kita sudah bersedia untuk mati, yang menunggu kita senang ke susah? Kalau sudah bersedia maknanya taklah berapa susah. Tapi kalau tak bersedia dia akan jadi lebih susah. Sebab mati itu dia memang susah. Betul? Sebab itu doanya apa? Mudahkan kami dalam sakratul maut. Mudah-mudahan bila sakratul mautnya mudah, dia dibagi pada orang yang macam mana sakratul maut? Semua orang, tapi yang dimudahkan pilihan. Okey, ada orang katakan kalau mati mengejut tu sakratul mautnya mudah, betul? Belum tahu sebab sakitnya tidak pernah diceritakan. Ini apa yang Al-Qurtubi bagi je. Kemudian kata pemutus, dia adalah perkara yang memutuskan hubunganmu dengan siapa pun, dengan dunia dan seluruh isinya. Kemudian dia kata pengundang segala ketidaksukaan yang kamu paling benci datang di situ. Okey, kemudian kita kata dia mencerai-beraikan anggota badanmu. Sebab bila dalam sakratul maut, alang kita nak mati, kita rasa semua ni dah tak boleh nak pakai, tak boleh nak bayang lagi dah. Dah tak ada nilai dah, sakit je amat. Menghancurkan semua tulang-tulang dan perkara yang merupakan perkara paling hebat, masalah paling dahsyat, dan kedatangannya merupakan hari yang paling besar. Apa maksud hari paling besar? Hari yang memindahkan. Pindah besar, betul? Dah pindah belum ni? Dah hijrah belum ni? Oleh kerana hijrah tu sangat besar, hijrah tu sangat susah. Senang ke susah nak hijrah? Kita boleh hijrah kulit, tapi belum tentu dapat hijrah batin, belum tentu dapat hijrah hati, belum tentu dapat hijrah perangai. Sebab orang Melayu kata perangainya dari dulu sampailah ni susah nak ubah. Apa maksudnya? Dia tidak akan melakukan hijrah. Dah tahu dah perangai dia memang dulu sampai lah ni macam tu lah. Bagus tak doa tu? Sangat tak bagus. Kita putus harapan. Kita tak memberi balik keyakinan untuk dia berubah. Sebab itu doa paling hebat untuk kita ialah bila kita banyak mendoakan orang lain. Bila mendoakan orang lain, Allah bagi kebaikannya itu dan akhirnya dia datang kebaikan tu pada kita. Siapa nak doanya diangkat, tolong doa ramai untuk sahabat kerabat. Tolong doakan untuk orang lain. Okey, ini kekuatan. Sebab kita rasa doa kita paling banyak sahabat. Ampun dosa aku, anak mak aku, ayah, cucu, cicit, semua kita. Tak ada orang lain. Nampak? Sedangkan keberkahan mendoakan orang lain tu jauh lebih besar daripada keberkahan kita mendoakan anak beranak, adik beradik. Artinya kita tamak. Allah kata kamu ni nak jaga keluarga kamu je, orang lain tak ada. Kau ingat hidup seorang ke syurga? Boleh nampak? Jadi latih diri untuk doakan orang lain. Tak ada orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih warak dari kita, orang yang menderitanya lebih daripada kita. Betul? Sebab itu kita kata doa orang musafir itu mujarab, doa orang puasa itu doa orang yang terinaya. Betul?
Jadi sekali lagi tolong banyakkan doa di bulan Ramadan dan bulan Syakban ini. Doa untuk orang sebelah rumah kita, doa untuk keluarga yang jauh-jauh, doa untuk sahabat kerabat, doa untuk karya. Boleh? Kerana lebih banyak orang yang kamu doa, lebih banyak kekuatannya untuk Allah angkat untuk bagi doa kita terangkat. Jangan kedekut dengan doa. Boleh? Ini kekuatan-kekuatan yang kena angkat. Kerana kematian itu sangat dahsyat. Satu masalah yang sangat-sangat menakutkan. Okey? Maka kita kata, akhirnya kita merasa bahawa kematian itu merupakan satu yang senang ke susah? Okey, maknanya mati ada berlaku pada semua orang, semua yang hidup. Okay, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan setiap jiwa akan merasakan tegukan maut dan berpisah daripada kehidupan dunia. Okey, maknanya kita kata tiada perbezaan antara satu jiwa dengan jiwa-jiwa lain dalam merasakan ketegukan maut dari gelas yang disogokkan kepada semua. Artinya sakaratul maut itu akan dirasa oleh semua orang. Tak ada kecuali. Hanya yang rasa ada orang minum sedap, ada orang minum tak sedap. Ataupun ada orang sakaratul mautnya mudah, ada orang sakaratul mautnya sakit. Maka sekali lagi kita kata, kekuatan kita, apa yang kita nak angkat sebenarnya dalam melalui kematian, apa gak-gak? Persediaan pertama yang kita kahai orang beriman, janganlah harta dan anak-anak kamu. Ini peringatannya banyak dah dibacakan. Melalaikan kamu dari mengingati Allah. Ni kekuatan kita doa untuk orang lain juga. Jangan cerita untuk di keluarga saja. Jangan lalai sebabkan harta, sebabkan anak. Ni cuti sekolah. Cucu tak ada dengan kita ke tak ada? Oh tak ada. Ada ke tak ada? Nenek nak pergi kuliah. Faham? Kamu duduk dan diam. Jangan nak usik apa-apa. Nyonyeng-nyonyeng. Alah, tak dapat pergi. Ada cucu rumah weh. Itu cucu yang memberi penderaan. Bukan cucu yang membahagiakan. Dan disebabkan cucu kita tak boleh. Anak dan harta. Hati-hati weh. Okey. Sesiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang Allah berikan kepada kamu sebelum datangnya kematian. Apa sebab? Bila dah mati tak boleh sedekah. Apa permohonan orang-orang di neraka? Bagilah kami balik sekejap je ke dunia, nak buat apa yang kami tak sempat buat. Satu daripada yang tak sempat buat apa? Sedekah. Jadi dari hari ini semua orang harus bersedia untuk gembira. Sedekah buat tapi muka tak gembira. Okay? Dengan rasa benar-benar gembira, dengan rasa, dengan niat, ya Allah jadikan ini sebagai pendinding api. Jangan bagi buta-buta. Bagi dengan niat. Sedekah untuk mak, untuk ayah, untuk ibu, untuk siapa-siapa, tapi masa masuk tu niat. Masuk tu niat. Sebab itu kita kata semua ibadah yang kita buat ujungnya niat. Ya Allah, aku nak ini, aku nak itu, aku nak ini. Terima ya Allah. Allah tak terima ibadah kita kalau kita tak minta untuk diterima. Boleh faham? Jadi sekali lagi, walaupun dah puasa habis Rejab, habis Syakban, siapa dah puasa 2 bulan? Ada? Tak kira lah, bukan nak tanya tu nak tunjuk warak ke dah. Mana ada. Kita Syakban dapat 2 hari. Contoh. Berapa hari tak penting, tapi dibuat dengan penuh tertib. Okey, ini kekuatan. Jadi sekali lagi kita nak bangun. Tolong sedekahkan apa yang kamu ada sebelum datangnya kematian. Bila datang? Tak tahu. Apa sebab tak tahu? Allah tak bagi. Betul? Bermakna Allah nak suruh kita buat apa? Terus sedekah. Bukan tunggu jemaah, bukan tentu malam itu, malam ini. Artinya sedekah harus mengalir seperti air sungai, non-stop. Nabi sedekah bulan Ramadan seperti angin yang
bertiup, tak berhenti. Kita pula tunggu Ramadan je. Hari lain puasa semua sedekah. Ramadan, ya Allah, segala tabung keluar. Kat pasar malam bawa tabung. Anak yatim. Noko. Betul? Itu maknanya jadi hamba Ramadan, bukan jadi hamba Allah. Jadi selagi itu sedekah selagi belum sampai kematian. Kamu miskin ke kamu kaya tak ada syarat. Kita orang miskin tak payah sedekah. Jangan. Orang kaya sedekah 1,000, orang miskin sedekah RM1. Nilainya mungkin RM1 itu lebih mahal daripada nilai 1,000. Kalau yang 1,000 tapi riak, ujub. Tapi yang RM1 ikhlas. Hati-hati, jangan tu. Sebab itulah sedekah RM1 biar sikit tapi ikhlas. Pun letih juga. Boleh faham? Kalau ada banyak, bagi banyak. Sebab banyak tu untuk siapa? Sendiri. Nak simpanan akhiratnya untuk diri sendiri. Zikirnya $33. Buat apa buat banyak? Nabi pun buat 33 je. Nabi taubat 70 kali je. Nabi siapa? Kita siapa? Betul tak? Nabi tak pernah ada dosa. Kita 4 hari 4 malam buat dosa. Jadi jangan kata Nabi sikit je kita terpayah sampai ribu-ribu. Gila. Bang Ghazali kata kalau zikir mesti 1,000. Kau tak 1,000 kamu tak standard. Artinya tidak cukup-cukup ikhlas. Lagi banyak tu sebenarnya untuk apa? Bukan Allah nak banyak sikit. Nak latih makin disebut makin ikhlas. Makin disebut makin terasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 10 tak rasa apa. 20, ya Allah. 30, ya Allah. Boleh faham? Bukan tak nombor teng tu dak. Nak bangun masuk ke dalam. Dia keluar tak perasaan insaf, keluar tak perasaan nak Allah terima zikir kita. Bukan sambil naik. Boleh, tak ada masalah. Tapi itu zikir zahirnya. Batinnya tak ikut. Sebab itu tak boleh laju-laju. Ya Allah, 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 ya Allah. Dia baru sampai kat sini, tak sampai masuk ke hati. Kalau orang cakap cepat-cepat je nah. Tak faham kita, betul? Jadi berzikirnya ikut napas kita. Jangan sampai tak cukup napas. Nampak? Jadi wajahnya rasa tak cantik berzikir, betul? Jadi kita nak bila zikir itu buat kita lapang. Cuba buat 1,000 insya-Allah. Tak nak panjang-panjang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ikut napas kita. Kita napas macam mana? Macam tu. Nak bagi dia rohnya sampai ke dalam. Jadi tidak boleh zikirnya laju-laju sebab dia tak singgah. Dia tak singgah ke hati. Sebab zikir yang paling Allah terima, zikir pakai hati, zikir pakai zahir. Zikir pakai mulut, zikir pakai hati. Kalau dalam majlis kau pakai hati dah. Kau tak dalam majlis kau pakai dua-dua. Sebut membuat, hati pembuat. Tapi kalau laju-laju tandanya apa? Hati tak sempat buat. Sebab napas tak ada. Napas tarik napas, lepas napas. Ada ke doktor kata tarik napas? Tak ada, pelan-pelan, okey, supaya zikir itu masuk mengikut nafas kita, masuk ke jantung, masuk ke perasaan. Akhirnya kita nangis. Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Itu tujuannya. Sebab itu orang yang paling banyak berzikir wajahnya tenang, bukan cantik, tenang. Kita nak cari cantik. Letih juga. Dah tua nak cantik kot mana, betul? Jadi kalau orang puji cantik, syukur alhamdulillah memang cantik. Ciptaan Allah kan. Mana ada dah tua dah ganyut dah. Oh jangan. Sebab kamu syukur dapat sampai tua. Ada orang tak sempat tua. Tolong sayang dengan tua ni. Alah kita dah tua, mana orang nak kisah sangat. Lah, kenapa nak kisah dengan orang? Kisah dengan Allah. Allah kisah aku ke tak?
Itu jadi orang tua yang paling bersemangat. Orang tua yang paling merasa syukurnya aku sempat tua dapat taubat, sempat tua dapat zikir, sempat tua dapat sedekah, sempat tua dapat sapu sampah lama sikit. Betul? Contoh. Masak pula malas, letih lagi. Okey? Jelas? Maknanya tolong ingat, aku nak sedekah sebelum aku mati. Itu kekuatannya. Okey? Sebab itu kita kata, bila kita kata orang-orang yang dah nampak neraka, minta apa? Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian aku sampai waktu yang terdekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Berapa kali kita minta kita nak jadi solehah? Minta tak? Tak tahu dapat tak dapat dah. Minta. Kita nak doa kita, ibadah kita, sedekah kita tu bantu kita jadi solehah. Bukan tudung solehahnya je, bukan nikab solehahnya je, tapi hatinya solehah. Ini kekuatannya kita nak. Sekarang banyak persatuan solehah saya, solehah sini. Okay, tapi salah-salah banyak juga, letih juga, betul? Jadi jangan malu nak sebut saya nak jadi wanita solehah. Saya nak jadi wanita solehah, kok mana pun. Tapi solehah pertama ialah keyakinan hatinya, adabnya, ibadahnya, amalnya, ikhlasnya. Tidak ada ibadah yang Allah terima kecuali ikhlas. Jadi ikhlas ni yang paling sulit. Setan tak nak kita ikhlas. Kan kemarin dah bagi dah le. Okay? Itu yang kita nak lawan ni. Yang nak lawan dengan zikir, nak lawan dengan taubat, nak lawan dengan Al-Quran dan sebagainya. Okey. Kemudian kita katakan apa orang kafir kata? Apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhan kami, kembalikan aku ke dunia, aku dapat berbuat amal yang amat soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Nyesal dia. Okey, ini pun dah bedah banyak yang kita angkatkan. Maka bila ditanya, kamu tinggal di dunia ni berapa lama? Berapa jawabnya? Sehari atau separuh hari. Padahal dah sampai 70 tahun, 80 tahun. Tapi tak rasa panjangnya. Apa sebab? Kerana banyak yang tidak dihargai. Banyak yang tidak dipenuhkan dengan ibadah. Tak sangka. Sebab keluar ayat tak sangka. Dia merancang ke tak merancang hidup? Tak merancang. Tak sangka jumpa awak ke sini. Loh, saya kan jemaah sini. Bila tak sangka artinya tidak ada dalam perancangan. Jumpa dia kat pasar, jumpa dia kat situ, jumpa dia kat sini. Kita tak merancang untuk jumpa. Tapi Allah kata apa? Kalau dia niat nak jumpa kita, dia jumpa ke tak jumpa? Jumpa cepat dan lambat saja. Mi jumpa seorang hamba Allah umur 53 tahun. Minggu sudah. Saya dah lama dah, masa saya umur 19. Teringin nak jumpa doktor. Tak sangka. Tu tak sangka ayatnya. Okay? Dia tak pernah kata syukur alhamdulillah akhirnya Allah temukan. Tak sangka jumpa. Loh. Bila tak sangka mana kita tak pernah ada niat. Padahal dah ada niat nak jumpa, betul? Sebab itu siapa yang berniat nak jumpa, Allah akan jumpakan. Yakin dan percaya. Cepat dan lambat saja. Nak jumpa yang baik ke yang mengarap? Dia lah dulu tu, ya Allah, jumpa kat sini. Loh. Yang tak baik pun kita nak jumpa. Jangan nak yang baik je. Yang tak baik pun kita nak jumpa sebab apa? Pertama nak tengok dia berubah ke tak. Yang kedua nak minta maaf sebab kita rasa kita lebih baik daripada dia. Jangan orang paling jahat bukan orang yang pertama masuk neraka. Orang yang paling jahat tapi di akhir terakhir dia bertaubat dan taubatnya diterima. Apa syarat nak dapat taubat diterima? Tidak buruk sangka dengan Allah. Bila tidak buruk sangka dengan Allah, aku ni banyak dosa, semua dosa aku dah buat, semua arak aku dah minum. Betul? Maknanya dia sebut dengan Allah, aku ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tapi ya Allah, aku yakin seyakin-yakinnya ya Allah, rahmatmu jauh lebih besar daripada azabmu ya Allah. Okay. Pemuda itu mati, Nabi mimpi dia masuk
Syurga. Sebab masa dia sakit, masa dia nazak Nabi sampai. Apa yang kamu rasa sekarang? Saya menyesal sangat-sangat, saya malu sangat-sangat, saya ini paling banyak dosa. Tapi bila dia cakap dengan Allah, tapi aku yakin dan percaya rahmat Allah jauh lebih besar daripada balasannya, daripada apa yang kata-kata hukumannya Allah. Ini satu sikap buruk sangka yang diubah akhirnya jadi baik sangka. Jadi jangan pernah pandang orang tak layak masuk syurga. Jangan pernah pandang dah engkau ni memang ya Allah begitu-begitu. Kerana yang kita ni belum tahu ujungnya apa. Okay? Sebab orang yang jahat Allah bagi hidayah, terus masuk syurga, dapat ampunan. Kerana apa? Baik sangka. Oleh itu dari sekarang tolong baik sangka dengan Allah. Apa baik sangkanya? Apa kita buat Allah terima. Boleh? Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Jadi kemudian Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di dunia? Ini orang neraka tadi. Okey? Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Banyak ke sikit? Padanya dah bertahun-tahun. Sebab sehari di akhirat berapa tahun? Sehari di akhirat berapa tahun? Berapa hari? Berapa tahun? 100? Banyak ke sikit? Maknanya kita rasa duduk dunia ni tak sampai siapa dari sampai 100. Ada umur 100 sekarang? Tak ada kan? 60, 70, 80 jalan. Okey, jadi kita kata kekuatan-kekuatan yang kita nak bangun, kita kata apa? Kalau mengikut Abu Hurairah kata apa? Rasulullah bersabda, perbanyakkanlah mengingat pemutus kenikmatan. Apa dia kenikmatan? Hidup. Ada orang merasa hidup tak nikmat. Tolong semak ni. Mati adalah pemutus kenikmatan. Kalau masih hidup dia tak pernah rasa dia nikmat. Saya ni dari dulu bertahun-tahun susah aja, sengsara aja. Rasa macam mana? Baik sangka ke buruk sangka? Sebab itu orang yang paling susah hidupnya Allah celup sekali celup ke syurga. Kemudian Allah tanya balik, apa yang kamu rasa? Aku celup kamu. Ni orang paling miskin, orang paling susah. Susah aja hidupnya. Okey, tapi redha, tapi taat dengan Allah. Dia celup sekali celup. Aku sudah terlupa semua penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang aku tanggung hanya dengan sekali celup. Kamu esok akan duduk sana. Betul? Orang yang hidupnya paling senang, paling mewah, tak ada susah hati langsung. Allah celup sekali je ke neraka. Okey. Apa yang kamu rasa sekarang? Yang aku rasa yang nikmat kat dunia hilang semua. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Oleh itu sekali lagi tolong redha. Yang kita kata tolong tenang, tolong bangun balik kekuatan. Pemutus kenikmatan. Kita di dunia nak cari yang nikmat je. Tak ada yang susah, betul? Siapa nak susah angkat tangan? Tak nak susah. Betul? Nak nikmat belaka. Sebab itu kematian dikatakan pemutus nikmat. Jadi tolong rasakan apa yang kita miliki sekarang ini adalah nikmat. Boleh faham? Jangan rasa nikmat itu rasa macam ya Allah, aku ni tak pernah senang hidupnya. Jangan. Kerana kita kata nikmat, pemutus nikmat. Kalau kita kata dapat nikmat, jangan sampai lupa diri. Sebab itu satu daripada tanda orang-orang yang hatinya mati apabila dia masih panjang angan-angan. Okey. Kalau Ibnu Umar, kalau kata pula apa kita kata? Bahawa Nabi pernah bertanya, siapakah dari orang-orang mukmin yang cerdas? Ni kita ulang balik, kita kata tadi siapa? Orang yang mengingat mati dan paling tekun. Ingat mati tak cukup. Ingat mati dan paling tekun membuat persediaan untuk mati. Kita sekarang buat persediaan untuk puasa.
Hari yang bukan saja dia kata-kata, maknanya kita kata kekuatan yang nak dibangun bukan sekadar apa tadi? Ingat, tapi ingatnya berbuat. Siapa juga kata dia baik? Siapa baik? Semua baik. Oh, hebat. Okay. Jadi kalau kita merasa kita semua baik, betul? Ada tak yang tak baik? Bermakna kita melihat yang tak cantik tu pun baik, yang tak banyak duit tu pun baik, yang miskin tu pun baik, yang tak ada baju raya tu pun. Jangan kata cia dia kuih tak ada, baju raya tak ada, sengsara. Boleh faham? Jadi bila nikmat-nikmat apa saja yang Allah bagi adalah nikmat, adalah ujian, adalah cabaran, adalah kekuatan. Dia bagi kaya pun ada masalah, dia bagi miskin pun ada masalah. Betul? Jadi kita nak apa? Senang ke susah? Doa yang paling banyak Allah angkat, doa orang senang ke doa orang susah? Doa orang susah. Tapi tak nak susah, macam mana? Aduh, letih weh. Okay. Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Siapa pun yang Allah takdirkan. Takdir tidak pernah salah, takdir tidak pernah tidak adil, takdir tak pernah zalim, takdir tak pernah salah tempat. Saya dulu senang, sekarang ni Allah. Dulu susah, sekarang ni kan lain nadanya. Betul? Orang yang susah dia bagi senang, dengan orang yang senang dia bagi susah. Mana lebih menderita? Orang senang jumpa susah. Jadi kalau hidup di dunia senang, kamu jumpa di akhirat esok susah. Jadi bersusah-susahlah ketika di dunia. Nak bangun malam senang ke susah? Nak sedekah senang ke susah? Nak jaga mulut senang ke susah? Nak jaga telinga senang ke susah? Semua susah. Tu pasal susah nak buat. Letih. Betul ke tak? Kalau susah bermakna Allah nak bagi kita senang. Betul ke tidak? Lagi banyak belajar, lagi bodoh rasanya macam mana. Baik tak payah belajar, senang je hati. Pun letih juga, betul? Jadi biar susah-susah belajar. Pandai tak pandai nombor 10, betul? Tapi kita sudah berusaha supaya susah tu tak susah sampai ke sana. Jelas? Itu tanda orang yang sudah sangat ingat tentang kematian. Sebab kematian tu susah. Jadi jangan takut susah di dunia. Faham? Cakap balik-balik doktor, tak tahu kami dia faham ke tak. Kitabnya besar-besar, jadi maknanya kita nak ulas sampai kita dapat sedikit dari yang banyak-banyak tu, betul? Jadi kalau mati itu menghapus kesenangan, bermakna kita akan jumpa susah. Jadi nak senang jumpa susah kan nak susah jumpa susah? Maka bersusah-susahlah sekarang, sebab mati itu susah. Jangan nak bersenang sekarang. Selagi belum jumpa kematian, kita bersusah-susahlah. Siapkan bekal supaya susah yang kita lalu sementara. Tak nak susah seumur hidup. Betul ke tidak? Seumur hidup ke sampai syurga? Selalu kata, saya kalau boleh nak senang sepanjang hidup, mati tu susah. Oleh itu nak senang sampai syurga. Ini kekuatan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi ini ada membantu kita untuk melihat balik. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan kematian membuka aib dunia. Hasan sikit je lagi boleh? Tadi lewat 15 minit yang utang weh. Kok mati tantan ni kuliah terakhir kan? Bagi sikit je 5 minit boleh? Ampun tuanku. Maknanya 11.30. Okay. Nak bagi selesai ni kesian. Bukan salah Umi pun. Konon. Okey. Jadi sekali lagi Hasan Al-Basri kata apa? Kematian membuka aib dunia. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kita, dunia ni aib ke tidak? Banyak tak benda yang kita sembunyikan? Banyak yang kita terlindungkan? Banyak benda yang kita tak cerita ke orang, betul? Banyak benda yang orang tak tahu tentang kita, betul? So kita katakan not to be known, masalah juga. Cerita banyak sangat, orang tahu sangat pun susah juga. Itu psikologi kata.
Okey. Nak diam sangat dah jadi batu nisan pula. Nak cakap banyak dah jadi CNN pula. Betul. Nampak dah? Jadi sekali lagi kalau kita kata Hasan Al-Basri kata, kematian membuka aib dunia bermakna semua benda yang kita buat di dunia ini kebanyakannya memberi aib. Oleh itu jangan banyak lagi simpan-simpan benda yang tak cantik. Jangan buat lagi benda yang Allah tak suka. Kerana dia akan terbuka semua. Saya dulu memang begini. Terbuka semua. Jadi tolong ingat, oleh kerana mati itu buka semua, dari sekarang kurangkanlah. Yang aib-aib tu dikurangkan, yang buruk-buruk tu dikurangkan, yang Allah larang tu dikurangkan, dosa dikurangkan, maksiat dikurangkan, betul? Dikurangkan, ditinggalkan. Ditinggalkan, tak boleh dikurang. Ada benda boleh kurang, ada benda tak boleh kurang. Maksiat tak boleh lagi. Dah pergi kuliah, dah habis jam, dah pusing, dah habis lantai dan jadi saksi, betul? Maknanya kita berazam bahawa kalau mati esok, aku tak ada aibnya terbuka. Sebab itu kalau boleh, sebelum aku mati, aku nak taubat semua. Taubat kalau boleh, nak Allah terima semua taubat supaya aib-aib yang kita buat masa jahiliah dulu, betul? Semua kita terjun jahiliah dulu, betul? Ni kekuatan Tuhan pun tak kenal kan? Syahadah pun tak ingat, betul? Apalagi dosa lagi tak ingat. Buat je apa kita nak. Jadi oleh kerana dipesankan dunia ini mati itu membuka aib, sebelum mati taubat. Nangis dengan Allah bertaubat supaya aib yang aku buat masa dulu, masa lalu terhapus. Sebab mahkamahnya buka, bukunya kita pegang, betul? Maka kekuatan yang dipesan oleh apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri bermakna kita tak hendak lagi buat benda yang menimbulkan aib, menimbulkan malu, salah, buruk. Boleh? Ini dia tak ada bagaimana kita nak mentafsirkan apa yang dipesan oleh ulama. Jadi mati bukan mudah. Mati bukan benda yang matilah buat macam mana. Jangan. Kita nak mati dalam keadaan kita tak diaibkan di mahsyar. Betul? Kita tak menjadi beban dalam alam barzah. Sebab kita ada 3 rumah, betul? Pertama rumah di dunia, kedua di barzah, ketiga di syurga. Kalau lepas dia barzah baru jumpa di syurga. Kalau tidak dua tu sengsara saya siap dah. Rumah ketiga bukan lagi syurga tapi neraka. Jadi kalau kita ingat semua ini, insya Allah mati semua mengaibkan, ya Allah. Allah buka semua cerita aku, ya Allah. Sebab itu taubatnya nangis. Sebab banyak-banyak masalah. Walaupun Allah kata, aku terima kamu yang akhir. Rekod kamu rekod yang akhir. Tapi Allah padam dah. Yang lama-lama tak Allah padam ke tak? Padam. Hui, garanti itu macam garanti masuk syurga lah tu. Artinya kita harap cemas. Ingat dua perasaan dengan Allah. Harap cemas. Harap Allah terima taubat kita. Okey? Jadi kita tak ada benda lagi nak diburuk sangka, tak ada benda lagi nak aib. Bila buka buku cantik je, ya Allah. Kiraan di alam barzah menggambarkan kita layak ke syurga ataupun ke neraka. Kalau huru-hara sampai lemah dalam peluh. Kita peluhnya macam hujan, banjir sampai ini. Semasa di mahsyar. Oleh itu kita tak nak. Kalau aibnya masih banyak, lama ke sekejap? Lama. Kita nak sekejap je, betul? Jadi kalau kuliahnya sekejap je, bagi best lah sikit. Betul, ini panjang-panjang gila. Okay? Jadi kalau boleh kita nak kekuatan kita, sekarang ini nak basuh semua aib. Okay, yang dulu-dulu tu mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan kita tak nak buat lagi yang tak cantik. Boleh? Supaya apa kita kata sakaratul maut kita benar-benar seperti yang kita doakan, ya Allah itu Engkau mudahkan aku melalui sakaratul maut. Allahumma win ala nabi sakaratul maut. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. InsyaAllah ingat mati ini memberi motivasi terbaik untuk kita merasa bahawa aku nak tinggalkan semua dosa, aku nak tinggalkan semua maksiat, aku nak bawa bekal sebanyak-banyaknya. Okey.
Sampai di sini dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Adik nak tanya ke apa-apa? Tak boleh, dah lambat dah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang menciptakan kami dengan sempurna, yang memberikan rezeki kepada kami tanpa putus, yang memberikan kasih sayang yang tidak pernah terhenti, ya Allah. Sama ada kami hargai atau kami tidak hargai, ya Allah. Kami lalu hidup ini dengan takdir yang Kau takdirkan, ya Allah. Jangan sampai hati kami berbolak-balik dengan takdir Allah, tidak menerima takdir Allah, tidak menanti takdir Allah, tidak mengharap takdir Allah, dan membangkang takdir Allah, ya Allah. Izinkan kami meyakini semua takdir yang Kau takdirkan kepada kami, ya Allah. Walaupun kelihatannya buruk, kelihatannya sakit, kelihatannya menderita, tapi kami yakin semua takdir-takdir itu akan menjanjikan keampunan jika kami diberi kesabaran. Maka limpahkanlah kesabaran di hati kami, ya Allah. Setebal-tebalnya, ya Allah. Kerana Ramadan itu separuh dari kesabaran, ya Allah. Layakkan kami masuk ke syurga-Mu, layakkan kami masuk ke Ramadan-Mu. Layakkan kami masuk ke syurga yang Kau buka pintunya seluas-luasnya di bulan Ramadan. Basuh hati kami sekarang, basuh hati kami di bulan Sya'ban. Limpahkan kami ampunan seluas-luasnya, ya Allah, agar kami dapat masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan penuh ikhlas, penuh sabar, penuh yakin. Yang kami diterima sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima semua ibadah kami, angkat semua doa kami, ya Allah. Kerana tidak ada tempat mengharap selain-Mu, tidak ada tempat berserah selain-Mu, dan kepada-Mu lah kami akan kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya